Hah? Kembali. Assalamualaikum. Bersama Abang Zulazari. Sekarang pukul 7.15 pagi. Lepas subuh tu saya turun, rehat sekejap. Saya nak beli kopi O. Ini kopi O. Dan roti Perancis. Tak nak makan buat berat lah. Roti Perancis makan dengan DO ke apa, kopi O gitu pun boleh kan. Tak nak kuah, tak nak apa dah. Penat lah makan dengan kuah-kuah. Aduh. Tu ada officer kat belakang tu. Kan. Kat pagi pun ada tadi pasar tu. Melayu semua je. Ni takut juga ni. Tangkap orang. Apa je lah. Tak tahulah Selalu kedai tadi. Kedai ni. Dia ada buah honey melon daripada China. Molek sedap katanya. Tengok saya tunjukkan awak Tak pernah tahu buah ni. Budak ni honey melon katanya. Dan saya selalu tak berani nak makan buah ni. Ini buah apa? Dia kata buah passion. Kalau buah ni semua tahulah. Kan? Jadi sini buah belang-belang dia besar-besar tau. Tengok. Tapi tak berani nak makan. Harganya pun boleh tahan lah. Tengok. Itu tak pernah musim kan, dah banyak musim kan. Dan saya tak nak akan update tentang benda-benda makanan sebab saya dah pernah buat kan waktu bulan Ramadan. Cuma hari ni saya online zooming dengan staff pukul 9. So saya tak siap. Apa-apa saya harap awak nonton video pagi itu hari, pagi semalam. Pasal 4 perkara yang saya cakap tadi. Kan? Awak tengok sekitaran rumah saya. Kan? Sunyi kan? Aduh, macam mana nak pindah tempat bagus. Pasar ada, semua ada. Tak jauh masjid. Nanti lepas pukul kita pukul 1 lepas Zuhur mungkin saya akan update pasal masjid di Singapura yang saya mula bertapak untuk menjadi jemaah. Masjid yang pernah saya suka, masjid yang saya rindu untuk pergi. Ada 4, 5, 6 masjid yang bagi saya lah bersejarah untuk saya. Tempat tinggal lama, tempat yang saya masuk masjid waktu saya sekolah rendah. Kemudian masjid yang di tempat rumah saya. Dan masjid yang saya pergi untuk seminggu sekali kerana ada zikiran. Itu semua saya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Allah beri nikmat dalam iman saya suka masjid. Kalau saya tak pergi masjid yang tempat tinggal saya dekat dengan rumah saya ni, misalnya kata tinggal subuh ke, tinggal isyak ke. Selalu subuh isyak lah Bapa kerja Nanti maghrib juga. Nanti ada lah berjemaah tepuk tangan ke apa. Tepuk tangan pula. Berbau. Tak nampak. Tak masuk tak pergi Nampak tak nampak semalam. Tak datang. Ya, dia orang dah biasa. Dia perhatikan. Cuma jemaah masjid ni diperhatikan dah. Siapa yang rajin. Bukan soal rajin lah. Saya tak nak riak. Dia cakap, susunan ayat ni kena betul. Takut orang salah faham negatif Nak katakan dia orang perhatikan, jadi mesra. Dia tak pergi, dia tanya, semalam tak nampak? Kan? Kerja tak balik lambat. Jadi kita macam rasa bersalah, macam rasa Allah, orang ni ada peka lah, dia ambil tahu lah tentang kita. Alhamdulillah.
Nanti kalau nak apa-apa terjadi mereka kasih tahu. Datang besok ada ini ada itu. Dan lagi bulan puasa tak payah beli makan lah. Memang kami ada makanan kan untuk buka puasa. Okey. Kalau nak dikatakan saya nak bagi tahu, tapi dah macam tak misteri lagi Kalau beritahu masjid mana yang pertama kali saya jejak kan. Kalau lah awak ingat kat sana, orang yang berumur 40 tahun ke atas tahulah tempat-tempat yang masjid yang saya pergi, yang mereka faham lah. Yang muda-muda ni mana tahu Okay, masjid pertama saya jejak wallahualam mungkin Masjid Bidadari. Masjid Bidadari, tahu Masjid Bidadari? Aduh. Masjid Bidadari. Sebab saya tinggal daerah sana di Woodley Park sana. Tinggal di rumah suka quarters lah. Tapi cantik-cantik quartersnya. Atas bukit tu banyak rumah lawa-lawa. Macam rumah HGUC dululah. Yang pernah tinggal sana tapi bukan lahir sana, keluarga Alimus Bay. Family kita kenal arwah bapak dia. Jadi rumah tu sebuah-sebuah pokok sosok. Dan kalau private houses tu rumah orang putih tu yang kerja kat Singapura tu, rumah dia sepi-sepi. Tapi saya tak kenal daerah sini sebab ada nyamuk dia orang. Dia nyamuk lah tu. Nyamuk dia macam lepas petang gitu banyak nyamuk. Itu Masjid Bidadari Kau turun lagi kalau bulan puasa selalunya kita ambil naik basikal, ambil beratur untuk ambil bubur masjid lah. Orang Singapura kata bubur masjid, kalau Malaysia tu bubur lambuk. Popular lah Singapura kalau bubur masjid. Semua tahu dah bersejarah, tak boleh tipu lah. Kita naik basikal ramai pasar tu kan. Daripada Woodley Park tu jalan Potong Pasir tu pergilah masjid. Yang satu ni namanya Masjid Al-Kaf Potong Pasir. Banyak sejarah jugalah. Kerana waktu sekolah pun selalu ke sana juga. Masjid. Bapak saya pun aktif juga. Kalau bapak saya pernah aktif di situ juga. Kemudian masjid yang ketiga yang waktu sekolah rendah tu yang pertama kali saya jejak, Masjid Yusof, Upper Serangoon. Sebelah sekolah St. Gabriel. Mula takut. Apa? Selalunya kita takut lah waktu kecil nak minta benda-benda mak, balik cepat ke apa. Tapi kawan saya, sampai sekarang saya nak cari dia. Namanya Sazalis Abdul Samad. Kerana bapak dia ustaz yang mengajar kat madrasah kat situ. Saya masih ingat lagi. Bulan Jumaat saya pakai seluar pendek kan. Kita sekolah rendah. Dia jalan dengan dia 2, 3, 4 orang. Masuk lah, semayang lah. Kita macam boleh ke tidak padahal memang boleh main Jumaat. Dan saya ambil ada kain kat dia, digantung tu pakai masuk. Itulah. Kira saya dah ajar apa tu? 3, 4. Can be 4 and 5 Biasanya saya dah terbuka nak pergi masjid. Okey, itu antara masjid-masjid yang jejak bertapak lah kata orang masjid. Kenapa saya buat ulasan tentang masjid ni? Kerana pihak pemerintah Singapura lah dan pejabat MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura akan buat satu announcement lah, pemberitahuan bahawa masjid-masjid akan dibuka semula pada 2 Jun akan datang. Jadi semua rasa gembira lah. Tapi ada terhadnya lah waktunya. Daripada buka jam berapa, tutup jam berapa. Tapi tetap solat Jumaat tidak dibenarkan kerana terlalu banyak jemaah kali. Mungkin itu sebab-sebabnya saya ada, tapi saya akan update lagi lah. Itulah masjid-masjid yang saya terasa alamat rindu. Dan juga saya takkan lepas perasaan ni. Alhamdulillah. Macam mana saya jahat sekalipun, macam mana saya jahil sekalipun, kawan-kawan yang tak betul masjid dalam kalbu saya tu tak ada. Itu dari anugerah Allah. Allah kasih lah. Kalau kita suka masjid, ada hikmah dia. Kalau kita lari pada masjid buat bodoh je kan, tak cari
Saya tak tahu. Saya tak nak riak, tak nak sombong. Ni semua bukan dialog bohong ya. Tahu tak? Boleh menitik mata tu, aku nak masjid, aku nak masjid. Saya lari masjid. Saya cakap kepada keluarga saya, apa-apa jadi dengan saya lari masjid. Saya lari masjid. Hadiahnya ataupun pahalanya besar, saya tak cakap Saya tak mengharapkan hadiah, tapi memang dah ada dia punya apa? Hadis ke daripada Quran, nas-nas akan mengatakan kalau kita ke masjid, kalau kita selalu ke masjid, pahalanya sekian-sekian. Saya tahu, cuma saya tak nak war-warkan, tak nak kira tu semua. Kita ikhlas, reda ikhlas. Suka kan? Hadiahnya besar, pahalanya besar, suka tak suka. Ada je lah kalau kita suka masjid. Kita suka masjid, pahalanya tiba-tiba macam ada je lah soal. Tak boleh cakap kan? Antaranya masjid paling besar lah dunia ni, pusat Islam, Masjidil Haram. Macam masjid tengah dekat, kita suka masjid dekat tanah air kita. Dia panggil lah, tergerak pergi. Kalau dapat pergi free, kena bawa jemaah, alhamdulillah. Kalau kita dapat tiket free, pergi, alhamdulillah. Saya rasa kenapa sebab mungkin Allah bagi tahu kita ni hadiah lah kalau kita suka jadi jemaah masjid mana-mana. Alhamdulillah. Jadi saya galakkan lah awak kat luar tu haji pergi masjid. Kan? Saya pernah nak tidur kat masjid bunyi tau, tapi pegawai cakap tak boleh. Undang-undang. Sebelum lagi Covid ni lah dulu. Kira malas nak balik nak tidur sana. Balik. Noja tu tutup gate lah, saya balik lah. Masih dah meninggal Noja tu. Kedua, kalau saya sakit, kata sakit berat dan saya rasa melirit, saya lari masjid. Kan? Subuh, kena ambil MC ke apa. Subuh tu kan, duha tu kan, dulu boleh baring-baring, sekarang tak boleh kan. Bersandar je lah baca Quran ke apa. Ada yang dulu boleh, ujung-ujung baring, sekarang tak boleh langsung. Kan, start baring tak boleh baring, tak boleh tidur waktu berapa? 10 tahun dulu. 10 tahun dulu. Lebih daripada 10 tahun dulu dah tak boleh lagi. Okey, continue pasal masjid ni. Yang lain, Masjid Ba'alwi. Okey, saya dah cakap Masjid Bidadari, Masjid Al-Kaf Potong Pasir, Masjid Yusof Serenggun, Masjid kat tempat saya ni Masjid Al-Kaf Kampung Melayu Buduk Reservoir Singapura ni. Itu Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi antara masjid tertua kerana dia wakaf daripada keluarga Abi Hassan Al-Atas. Jadi dia ada dibai dia sendiri, dia ada ratib sendiri, ada zikir dia sendiri. Saya ambil ijazah sana. Saya waktu masuk Masjid Ba'alwi ketika saya ambil duduk A-level lah, kami sebanyak teman kawan dekat National Junior College kan, kat Bukit Timah tu kan, dekat sana kan. Jadi saya singgah lah Jumaat. So sampai sekarang habis Thursday, tidak malam Jumaat kami ada zikiran di bait dia, ada doa dia. Bagusnya ada karya jemputan, kadang ada syarah kiai ulama ataupun scholars bahasa Inggeris untuk beri ceramah waktu malam Jumaat tu, dan dia ada bawa zikiran sendiri, ada doa. Alhamdulillah, bagus saya tahu. Itu Masjid Ba'alwi Bukit Timah. Ingat lagi masjid mana yang saya rindu, yang mau dikesan, of course lah Masjid Sultan. Betul? Siapa yang suka Masjid Sultan? Tak semua. Tak. Saya pernah bawa kawan lalu sana, budak Melayu Singapura ni. Dia boleh cakap, aku tak suka ni area, benci lah banyak Melayu lah. Saya cakap, tak boleh lama lah kawan macam ni lah. Nak minta belanja makan tabak lah apa, okey lah. Lepas tu bye-bye lah. Saya paling benci kalau benda yang saya suka tiba-tiba kau buka mulut, aku tak suka ni. Aku cakap, tak sama dengan aku. Saya tak paksa dia suka, tapi oleh kerana dia luahkan perasaan dia, saya menghormati dia, saya lebih lepaskan dia sudah. Jadi Masjid Sultan menjadi satu masjid yang saya favourite. Saya ingat waktu saya masih Masjid Sultan, masuk kecil juga tahun 60-an, kerana keluarga sebelah bapa saya ada rumah di sana, di apa nama kedai, Kampung Haji ke apa dia panggil. Sediri Busra Street. Dia ada rumah sini, family dia ada rumah situ. Saya pernah tolong jualan buka puasa, juadah buka puasa, makan depan rumah. Berdiri semua rumah jual apa?
jual kuih-muih, jual lauk pauk. Saya pernah tidur sana. Rumah dia macam rumah dia sekarang awak pergi masjid dekat Al-Busar Street tu. Club Street tu kan macam gitu rumah dia orang. Tidur kat atas bawah tu ada rumah kedai tu, rumah kedai. Saya perasan sampai ke itu 60-an tau. Saya terasa macam kepingin sangat. Waktu kami turun jualan, dia ada kerang. Kerang tu besar-besar, dia buat macam sate. Dia cakap sate kerang. Dia makan dengan kuah kacang lah, kuah sate lah. Wah, saya favourite lah. Kita jarang makan kerang tu kan. Kalau buka puasa saya lantak tu dulu lah. Lantak. Itulah yang nostalgia lah. Kalau siapa-siapa dengar video saya ni, dia akan faham lah. Kemudian 15 minit lama ni. Jauh dia arah pasar tadi. Saya fikir yang di Sultan kan. Lagi satu ada masjid pernah saya ikut ustaz saya, masjid Kapung-Kapung. Tak ada lagi lah. Lepas tu masjid dekat dulu Sungai Road tu, dekat daerah yang besar tu ada masjid di Boyan tu lah, namanya masjid Kapung-Kapung. Saya fikir itulah masjid Kapung-Kapung. Dah rubuh dah habis dah bersih. Masjid Bidadari dah rubuh, bersih. Jadi pangsekuri, flat dan macam bilik government, bilik pemerintah. Saya turun balik ke masjid yang saya rindu, masjid Kampung Melaka. Punya al-wakaf kaum Al-Junaid di sini lah. Tempatnya di pusat bandar di Shenton. Bukan. Masjid Kampung Melaka, daerah dekat Chinatown mana? Apa nama tempat tu kat semua Clarke Quay tu. Itu pun saya favourite juga lah. Kerana suasananya lain. Dan turun lagi sikit kita akan jumpa Masjid Malabar yang dekat Chinatown tu, sebelah temple tu. Tu saya pun minat juga. Saya rindu juga kat sana, Ustaz Rokok masjid tu saya suka juga. Kadang petang-petang solat sana juga. Kan? Sejak habis puasa ni kan, duduk rumah, keluar, apa yang perlu. Ingat tak nak merokok. Mungkin tekanan daripada tak kerja, tulis kat online tu kan, buat kerja yang online. Di Facebook pun tak berapa banyak, update banyak sangat. Perkara COVID-19 ni masih lagi belum selesai, jalan terus, lagi lama. Saya tiba-tiba merokok pula. Merokok apa nak bohong kan, merokok lah. Tak elok lah merokok kan depan orang. Masjid tu lah kat Chinatown tu, sebelah temple. Siapa-siapa yang tahu tu tulis kat bawah komen. Masjid sebelah daerah dekat sana lah. Masjid Malabar ke apa. Ya. Kemudian masjid yang saya nak akan pergi, saya akan update awak ialah masjid dekat Lau Pasat tu lah. Lau Pasat pula. Masjid dekat tu lah. Dekat-dekat dengan Teluk Air. Kerana apa? Dulu saya kan berkecimpung dengan teater, dengan kesenian. Grup selang kami dekat sana, dekat sekolah lama situ. Dia kalau solat pergi kat masjid tu. Saya suka juga. Masjid tu sama juga macam masjid India, style lama. Tu masjid apa saya lupa. Bencoolen lah. Is it Bencoolen? Bencoolen yang itu pun saya suka juga. Bencoolen dekat Babasa yang dah diubah. Saya sejarah juga, saya ke sana juga. Suka nak ambil update kat awal sana nanti. Masjid Bencoolen. Masjid kat Teluk Air tu saya tak tahu apa nama masjid dia, saya masih ingat lagi. Ingat maksud saya sukalah ke sana. Tapi tak tahu namanya masjid dekat Teluk Air tu lah. Kemudian of course lah turun lagi masjid Habib Noor tu lah. Apa nama masjid Habib Noor Saya lupa lah. Lupa. Tu sering lah kalau Maulid Nabi. Kalau ada tamu nak bawa pergi jumpa makam mana kan, ziarah. Sering saya sana juga. Tempat dia pun style lama. Ustaz-ustaz banyak, kiai-kiai lama bagus buka syarahan kat sana ya. Kemudian saya suka akan bawa update awal masjid yang saya rindu. Masjid Temegong. Tahu? Kat mana? Masjid Temegong.
Masjid Temegong letaknya di Pasir Panjang tu. Cantik masjid tu. Atas tu ada tanah hak milik Kerajaan Sultan Johor Malaysia. Masih lagi di situ. Dan ada tanah kuburan keluarga kerabat diraja Johor. Jadi tempat dia bersih, cantik. Masih dia kita jaga rapi lah oleh Kerajaan Malaysia. Jaranya bertali arus kerana mata rantainya tu daripada Kerajaan Riau sampai Kerajaan Johor. Maklumlah Singapura kan dulu siapa punya kan. Makam-makam kerabat dia dulu semua di sana. Lawa dijaga. Yang sebuah tu banyak. Kalau di atas sikit lagi dia Radin Mas kan. Sejarah Radin Mas tu ada daerah situ lah. Ini untuk keluar dari Singapura, siapa yang kepingin nak tengok Radin Mas, makam Radin Mas daerah sini, boleh datang Okey, dari sana saya bawa awak rindu pada masjid. Oh, ya daerah sinilah rumah saya, Masjid Khalid kat Onan Road tu. Saya sering di sana. 2 tahun saya waktu solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kadang-kadang saya dapat apa. Pernah saya, kalau saya tolong kawan saya yang ada urusan umrah haji kan, office dekat situ, saya ke sana. Pernah buka puasa sana. Orang sana pun kenal saya. Kalau tak tahu saya dia pakai kau. Kenapa tak datang? Kan? Itu bagusnya kalau kita pergi masjid orang kenal, dari segi kita aktif lah. Kalau tak banyak pun tolong-tolong sikit orang kenal kita. Alhamdulillah. Itu Masjid Khalid. Kalau turun lagi Masjid Wak Tanjung. Tu saya pun rindu juga. Selalu kalau balik kerja dekat maghrib kan, MRT dekat situ kan. Terus turun cepat-cepat. Wak Tanjung. Pahala besar masuk masjid, pahala kan. Wak Tanjung, masjid lama lah kan. Sejarah Wak Tanjung tu ada. Nama Wak Tanjung tu siapa dia? Saya kongsi sama lah. Wak Tanjung tu ketika Raffles dengan Sultan Singapura dulu tu buat perjanjian penyerahan Singapura ke British India tu kan, syarikat British India. Mereka berkumpul di padang depan Esplanade tu. Hujan gerimis, hujan panas. Jadi semua kebersihan tak basah tapi basah lah. Wak Tanjung ni antara satunya ni ada payung. Dia payungkan Raffles, faham? Dia payungkan Raffles. Raffles pun tanya siapa tu. Dia tanyalah namanya Wak Tanjung. Dia pendakwa ke apa. Diam tak diam, Kerajaan Singapura tu waktu tu Raffles dengan Sultan hadiahkan tanah lah ke dia. Kau nak apa? Cakap aku nak tanah buat masjid. Dia kasih kat daerah sana. Paya lebar. Jasa dia. Tengok wakaf dia. Syurga dia. Syahid Tengok. Kemudian Wak Tanjung sudah. Bagi masjid yang saya selalu ke Darul Aman. Saya sering ke Darul Aman juga. Darul Aman dekat Changi Road tu kan. Masjid dia terpilih kerana bentuk arkitekturnya yang bentuk kemelayuan dia, Nusantara. Cantik, bumbung dia tinggi macam Minangkabau gitu kan. Jadi one of it lah. Salah satu masjid yang saya rindu, yang saya akan update dengan awak. Kemudian masjid apa lagi saya suka? Kalau bulan puasa dulu, mesti balik kerja siap-siap pergi sana tunggu. Kerana dia sembahyang 8 rakaat untuk tarawih Masjid Kasim. Siapa yang pernah ke Masjid Kasim? Kita ada Wisma apalah, wakaf Muiz tu lah untuk khusus agama semua dekat situ kan. Itu saya pun akan update awak ke Masjid Kasim bergambar lah. Bukan boleh masuk. Kalau boleh masuk kalau sembahyang 2 Jun. Ini cuma saya kongsi sama masjid yang saya rindu, yang terpanggil untuk kembali ke sana. Masuk, solat, itulah kan. Lagi masjid apa? Masjid Bilal. Masjid Bilal pun cantik. Masjid Bilal dekat daerah Simpang Bedok. Simpang Bedok. Tu saya suka. Masjid lama tu. Ya, pernah ada kursus umrah lah apa kat situ kan. Bayang juga kat situ. Lagi apa? Masjid yang moden-moden ni saya bukan tak suka, cuma
Saya orang lama lah. Jadi saya lebih pada yang masjid yang saya sering kunjung lah. Saya boleh update dengan awak semua. Apa lagi masjid yang mana? Okay. Masjid lagi ada. Saya tak ada masjid lama-lama teruk-teruk tu, tapi saya tak ada sejarah, tak ada sangkut paut lah, tak ada mata rantai di masjid itu. Jadi saya tahu masjid tu bagus, tapi saya tak ke sana lah. Pernah pergi tapi tak selalu. Masjid apa lagi ya? Oh, Masjid Holland. Masjid Holland saya sering beli barang kat sana, naik sana, duduk sana, tapi dah dirobohkan. Masjid Holland close ke Holland Village they call it ya. Dah tak ada. Tempat dia kecil je. Okey. Lagi masjid apa? Lawa-lawa masjid lama-lama masih diubah suai kan lawa. Kan? Ini masjid apa lagi? Al-Rabita kat Tanah Bukit Merah. Itu sejarah tu, 2 tahun saya selalu ke sana. Sejarah, saya tak nak ceritakan kenapa, sedih lah. Tempat tu dekat dengan kerja dulu kan, adalah apa-apa dia. Tapi saya tetap mau ke sana nak tengok. Rasanya kenal saya juga. Saya hilang saya pergi kacamata. Jumpa balik sana. Tu ceritanya. Lagi siapa? Masjid apa? 48 745. Lagi apa masjid mana? Daerah sini, daerah sana. Lebih kurang masjid macam tu lah. Update kat awak. Masjid Bidadari, Masjid Alkar Kampung Melayu. Masjid Alkar Kampung Melayu, Masjid Alkar Potong Pasir, Masjid Sultan. Oh, lagi satu, sorry. Masjid Hajah Fatimah. Kenal saya juga. Dah tukar imam Jadi saya selalu ke sana juga. Tapi tukar imam tu biasalah. Orang-orang yang volunteer kenal. Tapi imam baru tu, administrasi baru tu saya tak berapa kenal. Tapi saya sering ke sana. Lama kan, dulu pernah ada ratib, ada zikiran tiap bulan satu, Asmaul Husna, grup Arab ke sana saya dijemput selalu. Okay, baik semula. Masjid Bidadari, Masjid Alkaf Potong Pasir, Masjid Alkaf Kampung Melayu rumah saya, Masjid Yusuf Serengku tempat sekolah saya, kemudian Masjid Sultan Arab Street, kemudian Masjid Malaba ke Chinatown tu, agak tu masjid apa tu dekat Teluk Air. Kemudian tu agak tu masjid Anggulia kat Mustafa. Sorry, kalau belajar kat Mustafa selalu tidur sana. Pernah malam Khamis kan dengan tabligh. Masjid Anggulia. Lagi masjid apa? Al-Rabita dekat Tanah Merah. Bukit Merah. Lagi kata aduh pagi-pagi kan. Nak bersin kan. Masjid Bilal di Pambeduk. Lagi apa saya sebut? Masjid Temenggung, Pasir Panjang. Lagi masjid apa lagi? Saya lupa. Okey, lagi track down Masjid Masjid Onan Road Khalid, Masjid Darul Aman, Masjid Kasin Changi Road. Masjid Buat Tanjung saya cerita tu. Okey. InsyaAllah saya kalau ada time lepas kerja di rumah tu, saya akan ambil update lah masjid tu. Lebih baik kan? Saya lepas rindu. Mata rantai kasih sayang saya dengan masjid tak akan putus kan? Jadi Allah saja yang tahu Dan yang terbesar sekali, saya akan update Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lah. InsyaAllah kalau dibuka. Tapi saya dapat mesej dari malam tadi, Riyadh tu, seluruh Saudi lockdown tu dah diringankan, dah boleh buka. Tapi di Mekah tetap lockdown, tak boleh keluar. Keluar ada waktu tertentu, tidak boleh dekat dengan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram tidak boleh masuk. Hanya untuk pekerja dan pegawai haji yang solat, jemaah. Luar daripada ajnabi atau mukim atau penduduk sana tak boleh masuk. Masjid Nabawi pun gitu juga Itu masjid saya rindu besar tu. Tak boleh, kalau boleh nak tok mata habiskan hayat kat sana. Kan? Beza kan dengan orang lain kan? Tak tahulah beza tak beza. Tu Allah tentukan tak ada kita kat mana kan? Doa selalu lah, ya Allah, kau ambil kat sana sudahlah. Baik Manidah ataupun baik dekat Mekah. Jadi tak ada nak banyak kecoh, kekok. Itu niat saya.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Abang Yuzal. Video hari ini saya akan update masjid-masjid yang saya yang saya rindu dan saya akan pergi. Bagi saya COVID-19 jalan terus lagi lama lagi ya. Kerana ia umpama kiamat kecil. Ya, memutuskan mata rantai silaturahim untuk berjumpa keluarga, memutuskan silaturahim pendapatan kerana banyak yang telah diberhentikan kerja, ada yang telah terhad pekerjaannya kerana kewangan ya. Mata rantai diputuskan, mata rantai kebiasaan kita keluar untuk apa-apanya lah. Tapi kita berdoa saja bersama, semoga Allah tarik baliklah wabak ni ya, supaya kita dapat buat kehidupan seperti biasa. Kembali bersama Abang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.